qala muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Okey, InsyaAllah semoga kita dapat manfaat daripada kalam dan tulisan Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sonhaji, yang mana beliau ni digelar dengan nama yang famous iaitu Al-Ajurumi. Okay, Al-Ajurumi. Saya tak nak cerita panjang pasal beliau, cumanya ada satu kisah kitab ni sebenarnya. Kisah ni pun saya dapat daripada guru-guru kisah yang mengajar lah. Dia kata apa, sebenarnya kitab Matan Jumiah ni kitab yang berkat. Kitab yang berkat, yang siapa yang nak belajar bahasa Arab, basicnya mesti belajar kitab ni. So bayangkan betapa banyaknya pahala Syekh Al-Ajurumi ni. Nah, Syekh Al-Ajurumi ni banyak tu pahala dia. Daripada awal beliau buat kitab ni sampai hari ni kita masih belajar kitab ni. Nah, so apa ceritanya? Ceritanya adalah masa beliau ni Morocco, tinggal kat Morocco. Alhamdulillah lah belajar sana, start belajar sana. So beliau tulis kitab ni, kemudian satu hari tu beliau dah habis tulis, beliau nak tahu adakah kitab ni Allah terima atau tak. Kitab Matan Al-Ujurumiyah ni, adakah Allah terima penulisan beliau ni ataupun tidak. So apa beliau buat? Beliau pergi kat laut, kat Morocco, saya tak tahu laut mana. Beliau pergi beritahu lah, ya Allah, kalau kitab ni berkat untukku, okay, untuk orang-orang ni, maka tunjukkanlah tanda dia. So akhirnya Imam Al-Ajurum baling kitab ni kat laut, campak. Dicampak kat laut. Kalau kita lah, kalau dah campak kat laut, confirm habis kan. Tapi kitab ni datang balik. Nah, kitab ni datang balik. So bila Imam Ajurumi dapat kitab ni balik tu, Imam Ajurumi mengatakan, contohlah dia buat andaian lah bahawasanya kitab ni Allah terima. So akhirnya beliau mengajarlah kitab ni dengan orang ramai. Dah betul lah sampai sekarang barokah kitab ni kita dapat. Okay, barokah kitab ni sampai sekarang masih ada, masih lagi digunakan. Okay, so kita teruskan kepada isi kitab. Okay, dekat sini berapa orang ada? 12 orang, 11 orang Okay, boleh tak Ustaz minta awak baca? Risau, ada baris. Boleh Okay, so kita masuk pada Anwa'ul Kalam. Anwa'ul Kalam. Yang ni nak cerita tentang jenis kalam. Apa itu kalam? Okay, kalam tu apa kalam? Kalam itu adalah kata-kata. Ya, bagus. Kata-kata ataupun percakapan. Okay, so itulah dia yang dimaksudkan dengan kalam. So kalam tu ada jenis dia mengikut pandangan Syekh ni lah. Sekejap, kenapa tak boleh? Sekejap. Video capture ni out. Bye-bye. Betul ni. Okay, dah sudah tu. Tak boleh macam mana. Awak nampak skrin ni, saya share ni. Okay, siapa nak baca? Kita bagi Faiz lah. Okay, Faiz, tafaddal bil qiraah. Kabu al-mufidu bil wa'i wa aksamuhu salasah, ismu wa fi'lun wa harfun ja'a lima makna. Okey. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan kalam dari sudut pandangan Imam Al-Ajrum? Okey, kalam tu adalah lafaz al-murakkab al-mufid bil wad'i. Maksudnya dia adalah merupakan satu lafaz yang murakkab, yang terdiri, yang murakkab ni tarkib tak? Yang okey, dia terdiri daripada dua, sekurang-kurangnya dua. Okey. Kalau satu je dia bukan kalam lagi. Kalam ni adalah satu ucapan yang pertama dia mesti lafaz, yang kedua dia mesti murakkab, dia mesti berdua-dua. Okey, dia mesti ada murakkab lah, mesti ada dua, ada tiga ataupun empat dan sebagainya. Dia tak ada satu. Al-mufidu, maksud dia al-mufid ni memberikan faedah.
Kalau kita cakap bla 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 bla, itu bukan kalam. Itu membebel. Okey. Dan bil wad'i wad'i ni ada syarahan dia, tapi senang cerita wad'i ni mudah aja. Wad'i ni kita nak faham adalah kedudukan, bukan kedudukan. Wad'i itu kedudukan lah. Tapi yang kita nak faham adalah senang cerita kalam yang betul-betul yang namanya kalam. Contoh kalau Ustaz cakap dengan awak, Ustaz kena guna bahasa Melayu. So bahasa Melayu bila Ustaz pakai dengan awak dan awak faham, itu kalam. Bahasa Arab kalau Ustaz pakai awak tak faham, itu belum dinamakan sebagai kalam. So kalam tu, orang kata kata-kata tu ada 4 syarat. Yang pertama dia mesti lafaz. Sebenarnya ada syarah dia. Lafaz tu macam mana? Ada yang kata yang kalau bagi isyarat tu kalam ke? Itu tak nak cerita. Sebab yang tu syarah matan nujumiyah. Kalau awak nak tahu benda tu secara lebih mendalam, Ustaz perlu buka kitab kitab Tuhfatus Saniyah, Tuhfatus As-Saniyah tu, fi syarhi matan ujumiyah. Yang tu Ustaz tak nak buka sebab kalau Ustaz cerita tu mungkin lagi awak pening. So Ustaz cerita basic je tu. Ni basic ni kitab ni. Okey, so lafaz kena 2 ataupun lebih, tu murakab. Betul, al-mufid kena bagi manfaat. Kalau kita cakap orang tak faham, maknanya belum jadi kalam lagi. Bil wad'i mesti ikut kemampuan pendengar tu memahami kita. Kalau pendengar tu boleh faham dengan cakap Melayu, cakaplah Melayu dengan dia. Okey, ingat ada 4 syarat kalam. Kemudian aqsamuhu salasah, maksud dia kalam ni ada 3 aqsam. Aqsam ni maksud dia 3 pembahagian, 3 pecahan. Ingat kita sampai pukul 10 tau, jangan lebih. Kalau lebih nanti awak jemu. Ustaz belajar tu berjam-jam dah nak pengsan. So kalau awak belajar takut awak pengsan je. Okey, kenapa tak boleh masuk? Siapa tak masuk? Okey, siapa yang nak masuk, tolong kalau siapa buka WhatsApp, tolong ni lah, tolong beritahu kat kawan awak tu cuba masuk sekali lagi. Ustaz tak dapat nak kat WhatsApp ni sebab ada masa, sebab tengah mengajar kan. Okey. So ada 3 jenis, ada 3 pembahagian kalam. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf ja'a li ma'nan. Apa dia 3 tu? Isim, fi'il, huruf jar. Bukan huruf jar. Huruf ja'a li ma'nan. Huruf ja'a li ma'nan. Ja'a tu maksud dia telah datang. Dia fi'il juga. Li maknan. Li tu untuk, maknan tu makna. So huruf yang datang dengan makna. Kalau huruf datang tak ada makna, itu bukan pembahagian dalam kalam. So yang kita belajar kat sekolah sebenarnya 3 benda je. Awak belajar kat sekolah tu 3 benda je. Yang pertama awak belajar isim. Betul? Betul. Isim ada, boleh jadi perempuan, boleh jadi lelaki. Lepas tu boleh jadi 2 orang, boleh jadi 3 orang. Lepas tu perempuan 2 orang, macam mana, apa tanda dia. Kalau 3 orang boleh jamak, ada jamak taksir ada, jamak salim ada, macam-macam lagi lah. Okay, so ada 3. Awak perlu whiteboard ke? Tak perlu. Okay, kalau perlu beritahu. Kalau susah, tak susah ni, insyaAllah. Okay, itu isim, kata nama. Yang kedua awak belajar kat sekolah apa? Fi'il. Fi'il ada apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Itu awak belajar masa form 1, form 2, form 3. Lepas tu awak belajar lagi. Fi'il ada fi'il mazid, ada fi'il mujarrad. Apa lagi? Banyak lagi lah. Pasal fi'il, fi'il boleh jadi masdar, fi'il boleh jadi ishtaqat. Dia boleh berubah. Itu pasal fi'il. Huruf ja'a li ma'nan. Huruf pun awak dah belajar. Huruf yang datangkan makna. Apa huruf yang datangkan makna? Min ila an ala fi rubabi kali lah. Min daripada, ila ke, an dari, ala atas, fi dalam pada, rubah sikit atau banyak, ada pun bi pula dengan ka, seperti li untuk huruf jar. Okay, so huruf-huruf ni adalah huruf yang berikan makna. Okay, dan juga yang lain lah, huruf lam ke apa semua tu. Dan faham tak setakat ni? Faham. Faham tak faham tanya. Jangan malu nak tanya. Awak tak payah tunjuk muka pun, so awak boleh tanya apa-apa. Okey, sambung Faiz. Fal ismu. Tak payah Faiz lah. Kita bagi biar semua orang kena. Izni. Izni ada?
Ya. Kizni baca. Fal ismu yu'rafu. Ismu yu'rafu. Kat Nampak tak? mana? Oh. Nampak. Okey. Fal ismu yu'rafu bil khafdi Hmm. wa tanwin Okey. wa dukhuli alif wal lam Okey. wa huruf al khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruf al qasam wa hiya al waw wal ba wat ta. Okey, bagus. Okey, isim itu yu'rafu. Isim tu kata nama. Okey, yu'rafu maksudnya dikenali. Maknanya kata nama tu dikenali. Macam mana awak nak tahu dia kata nama? Ada tanda-tanda dia. Dah belajar belum? Dah. Wah, benda dah belajar. Okey, so apa tanda kata nama? Ni awak carilah nak tahu kata nama ke tidak. Kan ada soalan dalam peperiksaan kan. Sila keluarkan kata nama daripada petikan pendek ni. So apa awak kena tahulah tanda-tanda dia kata nama tu apa. So dalam kitab ni sini dah sebut. So macam ustaz sendiri kalau ustaz nak jawab memang ustaz ambil kitab ni pun. Okey, apa tanda dia? Yang pertama bil khafdi. Tahu tak khafdi ni apa? Tahu tak khafdi? Khafdi maksud dia adalah khafdi ni maksud dia adalah huruf jar. Huruf jar. Dia duduk selepas huruf jar. Itu namanya khafdi. Apa dia khafdi? Duduk lepas selepas huruf jar. Ataupun yang awak belajar apa? Isim majrur. Yang awak belajar kat sekolah isim majrur, i'rab tu. Mana-mana isim yang duduk lepas huruf jar namanya isim majrur. Tu khafdi lah tu. Okey. So isim boleh masuk huruf jar. Ingat isim sahaja yang boleh masuk huruf jar secara direct. Contohnya fi al-maktabah. Okey, fil maktabah. Fi ni huruf jar, maktabah ni adalah isim. Selepas fi mesti isim. Boleh tak fi lepas tu terus masuk fa'il? Boleh tak? Ada syarat. Ada syarat dia. Tapi kalau fi ni masuk terus ke isim, fi ni kalau masuk terus ke fa'il, contohlah ni fa'il, haram. Okey, haram tak boleh. So dia mesti fi ni mesti terus ke isim. So senang je nak tahu isim ke tak, tengok cari huruf jar dulu. Cari huruf khafdi, kemudian sebelah dia mesti adalah isim. Okey, itu satu. Yang kedua adalah tanwin. Tanwin tahu tanwin? Siapa tak tahu tanwin? Tahu. Tak payah terang lah. Okey. Yang ketiga, dukhuli alif lam. Tahu faham masuk alif lam. Fi'il tak boleh ada alif lam. Yang ustaz sebut ni khafdi, tanwin, dukhul, alif lam, yang ni khas untuk isim sahaja. Kalau fi'il tak boleh dapat tanda tu. Okey, yang satu lagi adalah satu je. 3. Satu khafdi, tanwin dan dukhul alif lam. So ini adalah 3 tanda isim. So kat sini muallif Imam Ajrum menerangkan apakah dia huruf khafdi ataupun dalam bahasa lain huruf jar. Jawapannya adalah min ila an ala fi rubba bi kali. Yang tu famous. Yang tak famous huruf qasam. Yang tak famous apa dia? Huruf qasam. Qasam apa qasam? Tahu tak? Tak tahu. Okey. Qasam ni adalah sumpah. Ingat, qasam adalah sumpah.
Ni pin kat dia. Pin. Kan senang. Baik balik. Mana dia? Ish. Senang. Okey, qasam ini adalah sumpah. Maknanya kalau dia kata huruf qasam, dia kata waw, ba dan juga ta. Pernah tak awak bersumpah? Pernah tak? Takkan tak pernah. Betul? Kalau kita dalam bahasa Melayu, demi Allah, aku cakap betul. Demi Allah, aku tak tipu. Macam tu, betul tak? So dalam bahasa Arab, demi tu dalam bahasa Arab apa dia? Ada 3. Biasa awak pakai wa. Betul tak? Wallahi, aku tak tipu. Wallahi, dia jujur. Wallahi, kau tipu. Okey. Itu yang biasa kita pakai. Kita biasa pakai dalam percakapan kita, huruf yang sumpah adalah waw. Betul tak? Betul. Okey. Tapi yang kita jarang pakai adalah ba dan ta. Sebab itulah kadang-kadang awak pernah dengar wallahi, wabillahi, watallahi. Wallahi, wabillahi, watallahi. 3 ni. Wa, ta dan juga ba. Ni adalah huruf. Huruf apa? Huruf qasam. Dia huruf. Namanya huruf qasam. Faham tak? Faham Faham. Faham. Okey, so contoh Ustaz bagi. Wallahi, apa maksud wallahi? Siapa nak jawab? Apa maksud wallahi? Demi Allah. Bagus, demi Allah. Satu lagi maknanya apa? Apa maksud wallahi? Okey. Kalau awak dengar wallahi baris bawah ni, wa ni baris bawah. Allah sebelah wa ni baris bawah. Itu menandakan wa dekat sini maksud dia adalah demi. Kalau awak nampak Allah kat sini, contohnya awak baca mana-mana buku kisah ke, buku Arab ke apa ke, kat sini macam mana? Sebelum ni tak ada huruf jar, tapi tiba-tiba yang ni baris depan. Contoh baris depan. Okey. Yang tu tak semestinya wa dekat sini memberi makna demi. Wa boleh beri makna dan. Yang biasa awak tahu wa ni maksudnya dan. Kadang-kadang wa boleh beri makna demi. Contoh apa dalam surah Al-As? Wal asri. So wa dekat sini bukan maksudnya dan masa. Jangan translate yang tu okay, sila terjemahkan apakah yang dimaksudkan dengan wal asri. Awak jawab dan masa dengan yakinnya. Salah. Okay, jawapan yang betul adalah demi masa. Okay, wal asri, demi masa. Okay, faham? Itulah nama dia huruf qasam. Ada 3 huruf qasam. Apa dia kelas? Waw, Wow, ba dengan ta. ta dan juga ba. Ba. Bagus. Okey, qasam tu apa qasam? Sumpah. Sumpah. Okey, bagus. Jangan main-main dengan sumpah ya. Tolong jangan main-main dengan sumpah. Sebab ada hukum dia. Sumpah kalau kita cakap, lepas tu kita tak boleh buat, ada hukumnya. Awak kena denda nanti kalau awak tak boleh buat. So jangan main-main dengan sumpah. Okay? So hati-hati. Kalau adik-adik awak yang skor rendah tu, kalau ada duk main-main ni, sumpah. Cakap dengan dia, jangan pakai sumpah. Kang nanya dia. Kan dia nanya, dia tak ada, dia yelah budak-budak sekolah belum makin balik lagi. So mak ayah dia yang nanya. So hati-hati, jangan main-main dengan sumpah Pakai bila perlu. Okey, seterusnya wal fi'lu. Siapa nak baca? Kita tengok. Farisha. Farisha ada? Farisha lambat. Okey. Dia. Okey, Farisha. Wal fi'lu. Alah, aku bukan. Apa dia buat? Okey, wani lah. Wani wal fi'lu. Wa fi'lu yang rafu bi qad. Yu'rafu. Wasin yang rafu bi qad. Wasini wasaufa wa ta'i wa ta'i ta'nisi
sakinati Okey, sambung terus. Wa Wal harf- harfu. wa harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilu ismi wala dalilu fi'li. Okey. So kat sini muallif nak terangkan, muallif tu maksud dia penulis. Kalau Ustaz kata muallif tu penulis, kalau Ustaz kata musannif tu pun sama penulis. Musannifu ataupun muallifu maksud dia sama. Okey. So muallif ataupun musannif dia nak terangkan apa tanda fi'il, tanda khusus yang tak ada pada isim dan yang tak ada pada huruf. Okey, apa tandanya? So kat sini beliau menyebutkan fi'il itu yu'rafu biqad. Fi'il ini dikenali dengan adanya qad. Qad tu apa? Qad tu telah lah. Qad. So kalau awak nampak qad, apa maksud qad? Qad. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih. Qad aflahal mu'minun. Apa maksud qad? Okey, qad dekat sini ada dua makna. Kalau buka kitab Tuhfatus Saniyah, awak akan jumpa ni dua makna ni, tapi Ustaz bagi tahu. Okey, qad ada dua makna. Yang pertama maknanya hampir. Yang kedua maknanya sesungguhnya. Sesungguhnya. Okey, kalaulah qad ini maknanya hampir, macam mana nak bagi tahu qad tu maknanya hampir? Jap. Sesungguhnya dan kadang-kadang. Kejap tak suai lah cara macam ni. Padam. Okey, macam ni senang. Qad ini dia boleh masuk pada dua fi'il. Fi'il je, isim tak boleh. Satu fi'il madhi, satu fi'il mudhari'. Sorry tulisan buruk. Okey. Kalau dia masuk fi'il madhi, contohnya qad. Siapa tak pernah dengar ni? Mungkin dia baru masuk Islam. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Apa maksud qad qamatis salah? Siapa tahu? Taklah siapa tahu. Siapa pernah dengar qad qamatis salah? Kat mana awak dengar? Masih Benar. Kat Iqamah. Ya, bagus. Dekat iqamah. Apa maksud qad qamatis salah? Sesungguhnya didirikan solat. Sesungguhnya qamat tu fi'il madhi. Sesungguhnya telah Telah berdirinya solat. berdirinya solat. Ya ke? Allah. Saya nak tanya awak lah. Apa ni? Muazzin, orang yang azan di iqamah. Masa di iqamah tu dia kata qad qamatis solah. Saya nak tanya, dah solat belum? Belum. Habis tu takkan sesungguhnya telah dirinya solat. Salah ada. Betul tak? Salah. So kalau salah awak boleh marah lah. Siapa yang komat? Oi, mana ada qad qamatis solah? Salah. Qad qamatis solah, kita pun solat je ni. Cakap tukar. Sanaku musolah, kita akan tunaikan solat. Boleh? Jangan memandai-mandai. Kalau ilmu tak banyak lagi, jangan marah-marah. Kita diam dulu, tanya dulu. Okey. Sebenarnya qad dekat sini dia memberikan makna macam ni tahu. Macam ni tahu. Maknanya hampir. Bagus. Apa dia? Hampir. So ingat tu. Qad qamatis solah maknanya hampir terdirinya solat. Sebab tu lah dia kata qad qamatis solah. So jangan marah Tolong jangan marah orang yang iqamah. Kalau ada orang marah, awak tegur dia. Awak beritahu lah, ni saya dah belajar ni. Qad itu maksud dia ada dua. Qad itu boleh jadi maksud dia hampir. Okey, itu satu. So dekat sini maksud dia hampir. Dalam masa yang sama, qad ni boleh juga beri maksud sesungguhnya. Seperti mana yang awak tahulah, sesungguhnya lah. Yang tu masuk pada fi'il madhi juga. So qad dekat sini boleh beri makna dua. Sebab ni fi'il madhi. Qad qamat ni fi'il madhi. So qad ni boleh beri makna dua, iaitu hampir dan juga hampir dan juga sesungguhnya. Okey. Sorry tu sama buruk.
Okay, so ni boleh bagi dua makna. So kalau awak tanya Ustaz, bila kita nak tahu dia pakai hampir, bila kita nak tahu dia pakai sesungguhnya? Jawapannya tengok ayat. Jawapannya apa? Tengok ayat. Hey, sorry ya. Wifi mati. Sad lah. Okay, kelas yang rakam ni dengar. Okay, sorry lah Wifi saya pakai wifi portable. So wifi portable ni dia ada bateri dia. Bateri dia tak tahan lama. So bila bateri dia tak tahan lama, lepas tu dia mati. So last saya kena charge. Nak charge nak tunggu dia 1% balik lambat. So sekarang ni kita dah terbuang sikit masa. Tak apa, kita baru permulaan. Sana. Hello. Sedih pula. Okay dah, sorry. Wifi termati tadi. Okay. Awak dengar tak Ustaz jerit dia? Tak ada tak dengar Tak. Okay, tak apa kalau awak ni Ustaz rakam ni. So kalau awak dengar rakaman ni balik, awak akan dengar lah Ustaz jerit. Okay. Macam mana dia mati dah. Sebab pakai ni bateri. Okay, sambung. Kod dekat sini bila dia masuk dengan fi'il madhi, dia beri dua makna. Apa dia maknanya? Hampir dan sesungguhnya. Bagus. Sesungguhnya. Okay, boleh tak kod masuk fi'il mudhari'? Boleh. Kod boleh masuk fi'il mudhari'. Contohnya Qad yanjahu talibu. Apa tulis sana ni? Qad yanjahu at-talibu. Ustaz, saya tak dapat apa. Lupa nak share. Sekejap. Your entire screen Screen 2. Okay, dah nampak? Dah. Alright. Okay, so kat sini kod boleh maksud Ustaz, saya tak nampak. sebab awak pin start kot. Jap. Unpin balik. Dia kalau pin memang nampak muka je, tak nampak apa yang kita share. Okay, nampak dah? Okay, nampak dah. Okay, qad yanjahu at-talibu. Qad ni kod masuk dengan fi'il mudhari' pula. So bila kod masuk fi'il mudhari' ada makna lain tak? Ada makna lain. Apa makna dia? Jadi dua makna. Saya lupa. Saya tahu satu makna tu je. Satu lagi makna saya lupa nak rujuk kitab. Kitab tu mana? Kitab tu pun entah mana. Nantilah. Okey. Kitab yang saya ada tulis tu, nota tu masa belajar dengan Dr. Ahmad Akiti. Tapi lupa. Okey, yang saya ingat, sebab saya ingat ni sebab selalu pakai lah. Qad bila masuk fi'il mudhari', dia punya makna qad ini adalah kadang-kadang. Kadang-kadang. So kalau awak nak buat, kadang-kadang Faiz mandi. Okey, contoh kadang-kadang Faiz mandi. Okey. So macam ni nak buat ayat. Qad yaghtasilu Faiz. Maknanya kadang-kadang Faiz mandi. Wa qad la yaghtasilu, dan kadang-kadang dia tak mandi.
Okay, Faiz dengar? Dengar. Sorry saja gurau. Okay. Okey je. So kadang-kadang ni boleh maknanya qad. Tapi syarat dia awak kena masuk dengan fi'il mudhari'. Okay, so ada 3 makna qad. Satu makna lagi geramnya kalau tak bagi tahu. Mana buka? Tak ingatlah kitab tu. Hari tu nampak duduk timbunan kitab-kitab. Biarlah, nantilah. Kan kalau nak cari kitab tu je dah buang masa. Okey, so kat sini lah yang dimaknakan dengan qad. Okey, fi'il ini masuk dengan qad. Ingat fi'il saja yang masuk dengan qad. Isim tak boleh masuk qad. Seterusnya, as-sin wa as-sin. Sin apa sin? Dosa, bukan. Tu bahasa Inggeris. Sin apa? Huruf sin. Huruf sin tu apa? Apa masuk sin? Akan. Ya, bagus. Akan. Akan. Okey, sin tu maksud dia akan. Saufa maksud dia apa? Ha? Saufa. Ni sebelah sin ni. Saufa. Tahu? Tak tahu. Tak. Okey, saufa maksud dia apa? Akan juga. Kan ada 2 akan. Bisa awak dengar sin ni kan? Sayanjah. InsyaAllah Ustaz, sananjah. Ya Ustaz, InsyaAllah kita akan berjaya. Sebenarnya selain kita boleh pakai saufa. Tapi ingat, dan saufa ada perbezaan dari sudut penggunaannya. Dari sudut makna yang mendalam ada beza dia. So apa beza sin dan juga saufa? Sin dan saufa persamaan dia maknanya akan. Tapi dari sudut mendalam maknanya apa? Sin ni untuk dekat, saufa ni untuk jauh. Contoh awak kata, Ustaz, kami akan ambil peperiksaan. Ustaz, saufa ke sa? Periksa awak tahun depan. Sa. Lambat lagi. Saufa. Ya, saufa. So apa ayat dia? Saufa. Ustaz, saufa akan mengambil apa? Membuat injas. Saya akan membuat sanun jizu. Ustaz, insya-Allah sanun jizu, saufa nun jizu al-imtihan. Maknanya maksud kat situ saufa. Bila saufa maknanya Ustaz akan lama lagi, akan kami buat imtihan, akan kami buat peperiksaan. Contohnya peperiksaan minggu depan, tak lama lagi. Kalau Ustaz esok so ayat dia adalah insya-Allah unjizu imtihan. InsyaAllah saya akan membuat peperiksaan, akan mengambil peperiksaan. Sa dekat situ walaupun maksud dia akan, tapi maknanya dekat. Kalau saufa maknanya okey, itu beza dia sin dan juga saufa. Okey, saya faham ni, senang insya-Allah. Dan yang seterusnya ta'nis sakinah. Siapa pernah dengar ta'nis sakinah? Isni pernah dengar? Tak pernah. Pernah tapi tak tahu langsung. Pernah tapi tak tahu langsung. Okey, maksud ta'nis sakinah, maksud dia adalah kita apa tak? Taklah. Ta'nis apa ta'nis? Muannas. Ta'nis ni yang sama dengannya muannas. Muannas. Puan. Perempuan. Perempuan. Ta ni ta'nis ni perempuan. Sakinah? Tenang. Sejahtera. Tak, perempuan yang tenang. Apa tu perempuan yang tenang? Okey, bukan tenang. Dia bukan tenang. Terjemahan dekat sini adalah ni also dengar sukun. Pernah dengar tak alamat tu sukun? Sukun apa sukun? Mati. Ya, tanda mati. So ta'nis sakinah, tak yang mati. Tak bulat ke tak buka yang boleh mati? Tak mati. Tak bulat. Tak bulat ni jarang mati. Hidup. Macam ni lah. Biasanya dia akan hidup. Dalam bahasa Arab lah, ta ni akan hidup juga. Sama ada atas, bawah ataupun depan. So ta mana yang boleh mati? Tak buka. Ya, tak buka. Tak maftuhah. Ta maftuhah. Bagus, ta maftuhah. Tak buka.
Tabuka ni bila dia pakai? Kat mana dia ada? Perempuan. Kat Seorang. perempuan? Seorang? Kat mana? Fi'il madi. Ya, bagus. Fi'il madi untuk hiya. Maknanya hiya fa'alat, ta maftuhah ni, ta buka dekat fa'alat tu, dekat fi'il madi tu special yang khusus pada fi'il je. Tanda-tanda yang lain boleh jadi isim masuk. Faham tak? Adakah anda semua faham? Faham. Okey. Ulang balik Ustaz. Maknanya ta maftuhah ni, Alam ada tak dengar. tak dengar. Okey. Sekali lagi ta maftuhah ini yang mati hanya boleh masuk pada fi'il sahaja. Isim mustahil akan ada bercantum dengan ta maftuhah. Faham? Faham. Okey. Contohlah tanda fi'il. Apa contoh tanda fi'il? Tanda fi'il. Okey. Contoh tanda fi'il, kita ambil fi'il madhi. Huma. Huma fa'ala. Betul tak? Fa'ala. Dia tambah alif. Alif je. Okey, soalan Ustaz. Ada tak isim yang boleh tambah alif je di hujung? Tak payah jawab lah, nanti opening. Jawapan dia ada. Contohnya apa? Contohnya kalau dua orang, mu'al lima ni. Okey, bilakah nun ni akan dibuang? Boleh tak dalam isim nun ni dibuang? Boleh. Bila mana awak buat dia idhafah. Idhafah. Contohnya dua orang guru sekolah. Tak payah. Dua orang guru matematik. Cikgu Hamid dan Cikgu Safinas. Okey. So ayat dia dalam bahasa Arab mu'allima, patutnya mu'allima ni. Tapi bila awak jadikan dia idhafah, mudhaf. Okey, syarat dia jadi mudhaf kalau dia dua kena buang nun. So jadi mu'allima al-riyadiyat. Dua guru matematik. Tambah ya sini. Asal kau gerak. Ar-riyadiyat. Macam ni. So jawapan dia adalah mu'allima ar-riyadiyat. Cuba awak tengok dia tambah alif. Nampak tak ada tambah alif situ? Maksudnya kat sini alif. Mu'allimun ni fi'il ke isim? Isim. Isim. So awak dah keliru. Ustaz, ni isim ke fi'il ni? Bukan kalau tambah alif di hujung ni fi'il madhi ke? Fa'ala, huma fa'ala. Sudah. Betul lah. Memang huma fa'ala. Tambah alif di hujung. So maknanya dekat isim pun boleh jadi dia ada alif je. Boleh jadi. Nampak? So memang dia bukan alif saja ni, bukan tanda yang special untuk fi'il. Boleh isim pun boleh pakai. So kalaulah ta ni, kalau awak tengok dalam skrin yang saya tengok, yang saya tunjuk kat awak ni kan, ta ni ta maftuhah yang ta'nis. Ta'nis sakinah ni memang khusus pada fi'il je. Tak ada pada isim. Cuba datangkan kat Ustaz. Mana ada ta yang mati? Ta buka yang mati. Ada tak isim ta buka yang mati? Tak ada. Dia mesti berbaris. Atas, baris bawah, baris depan. Dia mati. Faham tak? InsyaAllah faham. InsyaAllah. Faham. Okay, so itu adalah fi'il. Dan seterusnya adalah huruf. Huruf ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. So apakah tanda dia huruf? Jawapan dia adalah ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Maksud dia adalah apa yang tak boleh pada, apa yang bukan tanda isim dan yang bukan tanda fi'il. Kan senang. Apa dia huruf? Ada tanda tak huruf? Tandanya tak ada tanda. Kalau nak kata dia dua huruf, boleh jadi ada kat huruf 3. So huruf ni senangnya apa? Huruf ni adalah yang bukan isim dan juga bukan fi'il. Tu jawapan dia. Tu je lah.
So nak cerita huruf ni memang tak ada tanda. Okay, so ingat tak apa tanda isim? Tanda isim adalah 3. Yang pertama Alif. Sekejap apa tadi? Sekejap. khafdi. Alif lam pula. Yang pertama khafdi apa? Huruf jar. Ya, boleh masuk jar. huruf jar. Okay, yang kedua tanda isim Huruf kosam. Tanwin. tanwin dulu. Tanwin. Tanwin. Dan yang ketiga Alif lam. dukhul Ada- alif ada- lam. ada Ya, alif ada lam. alif lam. Ini khusus untuk Isim. isim. Okey. Alif lam. Ya alif. Okey. Kemudian huruf Isim. huruf khafdi itu apa dia? Huruf jar. Huruf jar. Dan kita hari tu tahu huruf khafdi tu huruf jar je, tapi sebenarnya ada satu lagi yang kita belajar hari ni. Huruf jar dan huruf Sam. ya. Huruf qasam. Bagus. Huruf jar dan juga huruf qasam. Okey, ingat huruf khafdi isim majrur ada huruf jar yang basic kita pakai, dan yang kedua adalah huruf qasam. Okey, yang ketiga, apa dia tanda fi'il yang special untuk fi'il only? Pertama adalah qad, yang kedua adalah Sin. sin, yang ketiga adalah Saufa. alfa, dan yang keempat adalah Tak sani sakinah. tak ni sakinah. Okey, qad itu apa maksud dia? Tak ni sakinah. Bunyian. Sesungguhnya. Kalau mati. Ada lagi tak selain sesungguhnya? Hampir. Hampir. Kadang-kadang. Ada lagi kadang-kadang. Okey, bagus. Ada 3 lah. Satu lagi. Geramnya nak tengok. Tak apa. Okey. So ada 3 yang awak belajar hari ni. Satu lagi saya tak ingat pun dia. Okey, yang kedua huruf sin dan saufa. Tiba-tiba kadang-kadang ni apa? Okey, bagus. Okey, yang seterusnya sin dan saufa masuk dia. Akan. Okey, bagus. Jauh. Akan. Sin apa Dekat sin? Dekat. Akan untuk dekat. dekat. Saufa Jauh. Akan jauh. akan untuk jauh. Dan yang terakhir tak ni sakinah apa dia? Tak maftuh. Tak yang tanda mati. Ta yang tanda Betul, mati. Fan. Ta tu ta rupa apa? Ta tu ta bulat ke ta buka? Tak buka. Tak Tak buka. buka. Ya, ta buka. Ta buka. Yang dalam fi'il madhi. Dan yang terakhir huruf. Huruf tu apa? Huruf tu adalah yang bukan isim dan juga bukan fi'il. Tu je. Ni best. I'rab. Yang ni best. Tak buka. Takut. Sekejap. Okay, yang ni kita cerita je biasa-biasa dulu. Nanti sambung. Kan? Baru ni je. Satu muka surat tu. Habis. 1 jam. Seriously. Waktu Ustaz belajar ni lama. Belajar ni seminggu, 2 minggu kak. Itu pun laju. Dr. Temon baca laju. Tu yang tak faham tu. Okay. So, babul i'rab. Siapa nak baca? Baca laju je ni. Kita nak Ustaz nak tunjuk, nak beritahu secara ni je, secara ijmali je, secara ringkas je, sebab kita dah nak habis. Siapa nak baca? Zulaikha bacalah. Zulaikha. Zulaikha. I'rab huwa hilang. Okey, sebab dia hilang. Siapa tu? Aminah siapa? Amy ada tak? Ya. Okey, Amy baca. I'rab huwa I'rab huwa taghyiru awahiri al-kalam al-kalimi al-kalimi liihtilafi al-awamil ad-dahilati alaiha lafazan aw takdiran. Okey, sambung Syakilah. Aqsamuhu arba'ah. Hilang juga. Okey, siapa lagi yang ada? Wawa, ada tak? Ya, saya. Okey, aqsamuhu arba'ah. Wa aqsamuhu arba'ah raf'u wa nasbu wa khafdun wa jazmu falil asma'i min zalika ar-raf'u
ونسب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع ونسب والجزم ولا خفض Wala khafdha fiha. Okey, so secara ringkas je sebab kita dah nak habis. I'rab tu apa yang dimaksudkan dengan i'rab? Yang awak duk belajar i'rab sangat tu dekat sekolah tu kan. I'rab ni sebenarnya apa tujuan belajar i'rab? I'rab tu tengok dulu maksud dia adalah taghyiru awakhiril kalimi. Maksud dia adalah perubahan awakhir ni akhir, taghyir tadi perubahan, awakhir ni akhir al-kalim. Kalim ni adalah jamak bagi kalimah. Jamak bagi kalimah. So kalimatun satu. Kalau dua kalimatani, kalau tiga kalim. Bukan, silap. Astaghfirullahalazim. Kalam, bukan kalimah, kalam. Ya. Kalam. Oh ya, betul kalimah. Okey, so perubahan hujung kalimah. Mana ada hujung kalam? Okey. Perubahan hujung kalimah li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Kenapa ada berlaku perubahan di hujung-hujung kalimah? Kerana ikhtilaf. Berlakunya perbezaan al-awamili ad-dakhilati 'alaiha. Kerana ada berlakunya perbezaan amil. Amil ni maksud dia pekerja. Awak mesti tak faham maksud amil. Tak apa, jangan risau. Memang Ustaz pun dulu tak faham. Okey. Amil ni maksud dia pekerja. Yang menjadi punca hujung kalimah tu berubah baris. Tu amil. Faham awamil tu amil lah. Amil, pekerja. Pekerja tu apa kerja dia? Kerja dia mengubah hujung kalimah berubah daripada keadaan asalnya. Okey. Lafzan atau takdiran, sama ada secara lafaz ataupun secara takdir. Takdir ni yang dianggap ada. Sebenarnya tak nampak. Ada tapi tak nampak. So aqsamuhu arba'ah, dia ada 4. I'rab ada 4. Kita pun dah belajar. Satu raf'un ataupun awak selalu baca marfu'. Yang kedua mansub ataupun nasbun. Ni raf'un, marfu'. Nasbun, mansub, khafdun kita tak belajar dalam kelas. Tapi kita khafdun ni maksud dia majru. Okey, jar. Okey. Jazmun kita belum belajar. Form 5 awak akan belajar jazam. Awak akan belajar i'rab bagi fi'il. Okey, so ada 4 sahaja i'rab. Marfu', majzum, mansub dan marfu', mansub, majru, majzum. Ada 4. Okay, falil asma'i min dhalika raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Ingat, untuk kata nama sahaja ada 3 sahaja i'rab yang boleh, iaitu yang awak dah belajar masa kelas, iaitu marfu', mansub dan majru. 3 je awak belajar, betul tak? Awak tak belajar majzum. Kenapa tak belajar majzum? Sebab majzum fi'il. So yang awak belajar hanyalah isim. Dan walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Dan untuk fi'il, nanti awak akan tengok fi'il i'rab dia ada 3 juga. Fi'il pun boleh i'rab rafa' marfu'. Fi'il pun boleh i'rab dengan marfu'. Boleh juga i'rab dengan mansub, boleh juga i'rab dengan majzum. 3 ni. Majru tak ada. Fi'il tak boleh di-i'rab dengan majru ataupun makhfud. Ni khafdun. Kenapa? Memanglah kita pun dah belajar tadi. Mana tadi? Fi'il. Mana fi'il? Ni isim. Isim ni dia dikenali dengan khafdi. Maknanya isim saja yang boleh masuk huruf jar. Fi'il mana boleh. Sebab itulah dalam bab i'rab fi'il tak ada majru. Fi'il ada 3, iaitu marfu', mansub dan juga majzum. Isim ada 3 juga, iaitu marfu', mansub dan majru. Faham? Okey, so yang ni nanti nak ajar awak tak? Nantilah. Saya rasa kalau nak ajar ni macam awak pening. Serius awak pening. Tak nak ajar lah. Kita lompat dulu nanti. So untuk minggu depan kita lompat sampai ke mana? Kita lompat sampai ke sini lah kot.
faslun dalam mu'rabat. Okey. Benda-benda yang di i'rab. Ada yang boleh ada yang di i'rab dengan harakat. Tak nak. Lompat ni i'rab lagi ni. Af'al okey kot. Okay, so nanti insyaAllah kita akan masuk tajuk minggu depan, kita akan masuk tajuk fi'il. So awak akan mendalami apa dia fi'il madhi, apa dia fi'il mudhari', apa dia fi'il amar, InsyaAllah. Walaupun awak dah tahu, mana tahu hari ni nanti minggu depan dapat ilmu baru, InsyaAllah. Ada punya ilmu baru, awak tak nak belajar, InsyaAllah. Okay, ada soalan? Tak ada, nak tidur masing-masing. Okay, InsyaAllah. Okay, so kalau awak nak belajar kok-kok lah, tiba-tiba awak kata, Ustaz, kami semua dah bincang dalam grup kami, memang kami bersungguh-sungguh nak belajar bab mu'rabat, bab i'rab tadi. Kami bersungguh-sungguh sangat nak tahu i'rab tu macam mana nak i'rab. Okay, sila beritahu. So minggu depan bersedialah dengan otak awak untuk pecah. Dan tolong, kalau nak pecah, tolong ambil selotip siap-siap, tolong tampal sebelum belajar. Macam susah sangat. Saya takut susah. Saya faham je, tapi nak ajar awak tu takut awak tak faham. Okay, so kalau nak belajar, beritahulah. Kalau tak nak belajar bab tu, kita akan lompat kepada babul af'al. Kita akan belajar fi'il. Okay, so minggu ni kita tak belajar je sebab Ustaz ada kelas, ada peperiksaan. Okay, doakan InsyaAllah. Takutnya. Okay, kalau macam tu kita tangguh kelas dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika.